Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita nak sambung tentang bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan dan kesannya terhadap kesihatan. Ada 8 jenis bahan kimia. Yang pertama ialah pengawet, pewarna, peluntur, perisa, penstabil, pemanis, antioksidan dan juga pengimulsi. Okey, kita tengok bahan kimia yang pertama itu pengawet yang fungsinya untuk mencegah pertumbuhan dan juga pembiakan mikroorganisma. Jadi sekiranya pembiakan dan juga pertumbuhan mikroorganisma ini dapat dicegah, maka dia dapat mengurangkan kerosakan makanan dan boleh menjadikan makanan tahan lebih lama. Okay, contoh bahan kimia sama ada semula jadi atau pembuatan seperti garam, semula jadi. Contoh makanannya seperti makanan laut, udang kering, udang ataupun ikan dan juga sayur-sayuran. Okay, gula bahan kimia semula jadi digunakan untuk buah-buahan. Cuka ada yang semula jadi, ada juga yang buatan. Digunakan untuk membuat makanan yang dijeruk. Kemudian natrium nitrit dan juga natrium nitrat. Ini bahan kimia buatan. Digunakan untuk makanan seperti daging dan juga sausage. Kemudian asid benzoik. Bahan kimia buatan digunakan untuk jus buah-buahan dan juga sos tomato. Dan juga asid borik, bahan kimia buatan digunakan untuk mi dan juga berbola ikan. Dan sulfur dioksida, bahan kimia buatan untuk kordial buah-buahan. Okey, kemudian bahan kimia yang kedua ialah pewarna. Fungsinya untuk menambahkan warna dalam makanan dan menjadikan makanan kelihatan lebih menarik. Okey, contoh bahan kimianya untuk yang semula jadi seperti daun pandan, kunyit, susu, karamel dan juga santan yang digunakan untuk membuat kuih muih, minuman, gula-gula, nasi kunyit dan juga aiskrim. Kemudian tatrazina iaitu bahan kimia buatan digunakan dalam membuat makanan, minuman ringan dan juga gula-gula. Kemudian sunset yellow bahan kimia buatan untuk membuat cordial orange dan juga karmozin bahan kimia buatan untuk membuat cordial. Bahan kimia yang seterusnya ialah peluntur. Fungsinya melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Contohnya karbon diaktifkan, ini bahan kimia semula jadi digunakan untuk menulirkan minyak sawit dan juga menghasilkan gula tebu. Kalau kita tengok air tebu ni warnanya tak putih tapi gula yang dihasilkan berwarna putih. Jadi nak singkirkan warna tu, maka kita tambahkan dengan peluntur. Maka kita dapat gula yang berwarna putih. Kemudian benzol peroksida iaitu bahan kimia buatan yang digunakan untuk menghasilkan gula, beras putih, tepung dan juga bihun. Perisa. Fungsinya untuk meningkatkan rasa makanan, menjadikan makanan lebih sedap dan wangi serta menambah rasa semula jadi makanan. Contoh bahan kimia garam, gula, cuka, daun pandan dan vanila ialah bahan kimia semula jadi untuk membuat makanan seperti kuih muih, kek dan juga aiskrim. Kemudian mononatrium glutamat atau MSG ini ialah bahan kimia buatan yang digunakan untuk menghasilkan mi segera, kicap soya dan juga keripik kentang. Kemudian penstabil. Penstabil ini fungsinya untuk mencegah pemendapan butiran dalam makanan cecair. Makanan cair dia untuk menghalang pemisahan dua makanan yang tidak bercampur. Jadi kita nak sebatikan dia, maka kita tambahkan dengan penstabil. Kemudian dia membaiki tekstur dan juga memekatkan makanan. Contoh bahan kimia ialah kanji, bahan kimia semula jadi digunakan untuk menghasilkan sos cili dan sos tomato. Gelatin semula jadi untuk menghasilkan cili. Agar-agar bahan kimia semula jadi untuk menghasilkan aiskrim, sup segera dan juga jeli. Dan juga gam akasia, itu bahan kimia semula jadi digunakan untuk menghasilkan aiskrim, gula-gula dan juga jeli. Bahan kimia yang seterusnya ialah pemanis. Fungsinya untuk menjadikan makanan dan minuman lebih manis. Contoh bahan kimia gula, gula melaka dan juga madu, bahan kimia semula jadi untuk menghasilkan kuih muih, kek dan juga minuman. Aspartam, bahan kimia buatan untuk menghasilkan cordial, minuman dan jam. Sorbitol, bahan kimia buatan
untuk menghasilkan makanan untuk pesakit diabetes mellitus. Antioksidan. Fungsinya untuk memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak. Jadi dapat melambatkan makanan daripada berbau tenik. Kemudian mencegah warna buah dan sayur-sayuran daripada bertukar menjadi berang. Jadi contoh bahan kimia semula jadi ataupun buatannya ialah yang pertama asid ascorbic dan juga vitamin C. Ini contoh bahan kimia semula jadi untuk menghasilkan minyak masak. Tocopherol dan juga vitamin E, bahan kimia semula jadi untuk menghasilkan margarin dan biskut. Hydroxyanisol terbutil iaitu contoh bahan kimia buatan untuk menghasilkan pil vitamin. Kemudiannya pengimalsi. Mengimalsikan bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan. Kita tahu kalau minyak dan air tak boleh bercampur. Kalau kita nak sebatikan dia, nak campurkan dia, maka kita tambahkan pengimalsi. Kemudian membaiki kehomogenan. Kehomogenan ni maksudnya keseragaman komposisi makanan, kestabilan dan juga tekstur makanan. Contoh bahan kimianya ialah lecithin daripada kuning telur atau kacang soya. Ini contoh bahan kimia semula jadi untuk menghasilkan aiskrim dan juga coklat. Kemudian pektin, bahan kimia semula jadi untuk menghasilkan mayonis dan juga puding. Kemudian asid lemak seperti monoglicerida iaitu bahan kimia semula jadi dan juga magnesium stearat iaitu bahan kimia buatan untuk menghasilkan yogurt dan juga keju. Ini soalan dalam buku SPS sama saja. Yang ini senang saja jadi boleh buat. A pengawet, B pewarna, C peluntur, D perisa, E penstabil, F pemanis, G pengantioksida dan juga H pengimalsi. Anda diberi beberapa label makanan. Jawab soalan-soalan yang berikut. Nyatakan bahan-bahan yang digunakan sebagai pengawet. Kita dah tengok tadi. Contoh pengawet ialah garam, gula, cuka, natrium nitrit dan juga natrium nitrat, asid benzoik, asid borik dan juga sulfur dioksida. Jadi kalau kita tengok kat sini, bahan yang digunakan sebagai pengawet ialah gula, garam dan juga natrium benzoat. Tambahannya natrium benzoat. Kemudian kena pasti bahan-bahan kimia yang direkodkan pada label. Apa yang ada bahan kimia kat sini? Gula, asid sitrik, vitamin C, perisa dan juga asid benzoik. Ini bahan kimia yang terdapat pada label. Kemudian berdasarkan label yang ditunjukkan di atas, bahan kimia manakah yang digunakan sebagai bahan pengawet? Sebagai pengawet atau bahan awet. Jadi kita tengok kat sini bahan awet iaitu gula dan juga asid benzoik. Kemudian pengantioksida. Pengantioksida seperti vitamin C dan tambahannya asid sitrik. Ini jadual 28 menunjukkan impak ataupun kesan penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Walaupun bahan kimia ini perlu untuk pemprosesan makanan, tapi sekiranya diambil secara berlebihan, dia akan memberikan kesan yang buruk terhadap kesihatan. Kalau diambil bahan kimia pengawet secara berlebihan, dia boleh menyebabkan kanser, mengganggu sistem pencernaan, alergi ruam dan juga kegatalan, kecacatan fetus di dalam kandungan ibu, dan juga merosakkan hati dan ginjal. Kemudian kalau pewarna yang berlebihan menyebabkan kanser, kemandulan, keracunan makanan, merosakkan hati dan ginjal. Kemudian peluntur menyebabkan kanser dan juga keracunan makanan. Perisa menyebabkan kanser, tekanan darah tinggi dan juga sakit jantung, kerencatan otak pada kanak-kanak dan juga merosakkan hati dan ginjal. Dia boleh merencatkan otak kanak-kanak. Pemanis menyebabkan kanser, diabetes mellitus, alergi ruam dan kegatalan, obesiti dan juga merosakkan hati dan ginjal. Antioksidan yang berlebihan boleh menyebabkan merencatkan pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal, ruam dan juga kegatalan kulit.
Jadi kalau kita tengok berapa 2, 4, 6 bahan kimia ini, kesemuanya, hampir kesemuanya boleh menyebabkan kanser. Okay, pengawet menyebabkan kanser, pewarna menyebabkan kanser, peluntur menyebabkan kanser, perisa menyebabkan kanser, dan pemanis juga menyebabkan kanser. Dan kebanyakannya juga boleh merosakkan hati dan juga ginjal. Okay? Merosakkan hati dan buah pinggang kita. Jadi contohnya pengawet merosakkan hati dan ginjal, pewarna juga merosakkan hati dan ginjal, perisa juga merosakkan hati dan ginjal, pemanis juga merosakkan hati dan ginjal, dan begitu juga dengan antioksidan yang boleh merosakkan hati dan ginjal. Okey, soalan dalam buku SPS dengan merujuk kesan tadi boleh lengkapkan kenapa sih bahan kimia dalam pemprosesan makanan yang boleh menyebabkan penyakit. Yang pertama, kemandulan. Okey, kemandulan disebabkan oleh pewarna, kecacatan fetus. Okey, bayi dalam kandungan, pengawet, menyebabkan kecacatan otak terutama kepada kanak-kanak, itu perisa dan juga pengantioksidan. D. Menyebabkan kanser, merosakkan hati dan ginjal. So, ada banyak tadi, pengawet, pewarna, peluntur, perisa dan juga pemanis. Menyebabkan keracunan makanan, iaitu pewarna dan peluntur. Menyebabkan sesak nafas bagi pesakit asma, iaitu pengawet, perisa dan juga anti-pengoksida. Dan yang terakhir, menyebabkan ruam, pengawet, anti-pengoksida dan juga pemanis. Itu saja untuk tajuk ini. Sekian, terima kasih.